KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Tepat jam 2 petang, kita bersiaran langsung untuk anda yang berada di rumah. Tapi semua sudah maklum, hari ini merupakan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Bilal. Saya Patik mewakili kru produksi Mahir merafak sembah dan setinggi-tinggi ucapan tahniah daulat tuanku. Baik, untuk hari ini subjek yang akan kita pelajari sangat menarik kerana hari ini kita nak belajar biologi. Belajar biologi ni selalu pasal tubuh badan manusia kan? Tapi hari ini atas meja ni ada roti, ada kacang, ada buah. Buah ni Mira suka. Ada buah apple, ada buah pisang. Agak-agak penonton dekat rumah antara dua buah ni, buah yang mana mempunyai tenaga ataupun kalori yang tinggi? Kalau Mira rasa buah apple. Kalau anda rasa buah yang mana satu? Kalau nak tahu buah yang mana, apa kata kalau kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita? Ayo kita saksikan profil beliau. Cikgu Farid. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Mira. Selamat datang ke kelas Mahir Cikgu. Terima kasih. Dari SMKI Keroh Melaka. Orang Melaka Cikgu. Betul, SMKI Keroh Melaka. Selalunya orang Melaka ni terkenal dengan puisi ataupun pantunnya. Mungkin Cikgu boleh belanja pantun sikit ke dekat murid-murid dekat rumah Cikgu? Okeylah, saya cubalah untuk pantun yang ada kaitan dengan biologi, boleh? Boleh Cikgu. Okey, larutan hipertonik, isotonik dan hipotonik. Berbeza kepekatan, ciri tersendiri. Wah. Didik TV KPM. Rancangan yang unik. Memberi pengetahuan sumber inspirasi. Wah. Jadi Cikgu. Spontan. Okey Cikgu, terbaik. Okey, Cikgu Farid, mungkin Cikgu boleh perkenalkan sedikit mengenai latar belakang diri Cikgu kepada mereka yang berada di rumah. Cikgu silakan. Saya Cikgu Muhammad Farid dari SMKI Keroh Melaka. Saya telah mengajar biologi, pengalaman lebih kurang 10 tahun lah dalam bidang biologi ini. Wow, 10 tahun Cikgu, 1 dekad Cikgu mengajar. Tak adalah lama sangat pun. Lama Cikgu. Okey Cikgu, sebelum kita mulakan kelas Mahir kita pada petang ini, saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu Cikgu. Sebab kita kena membudayakan norma baharu di mana saja kita berada. Baik, saya pula. Okey, Cikgu Farid, hari ini kita nak belajar biologi. Tapi selalunya biologi ni kan pasal tubuh badan manusia kan. Tapi kenapa hari ini Cikgu bawa roti, ada buah ni. Apa yang Cikgu nak fokuskan dalam kelas kita pasal tenaga dalam sampel makanan ni Cikgu? Itulah Mira, tadi biologi ni dia sangat meluas. Dia bukan saja dalam bidang tubuh badan manusia, malah dia mencakupi pelbagai bidang. Jadi tadi saya tengok Mira tadi tengah pilih buah apple ke buah pisang tu, kenapa? Nak tahu apa tu? Saya nak tahu yang mana ada tenaga kalori paling tinggi Cikgu. Oh, yang mana mempunyai nilai kalori yang paling tinggi lah. Okey, untuk pengetahuan semua, saya ada siapkan satu kad lah untuk pengetahuan Mira lah. Okey, di mana kad ini menunjukkan bahawa perbezaan antara nilai kalori bagi sebiji apple bersaiz sederhana. Secara purata dia mempunyai 72 kalori. Manakala bagi pisang yang bersaiz sederhana, secara purata dia mempunyai 105 kalori. Namun begitu kalau kita terjemahkan dalam bentuk 100 gram apple, 52 kalori bagi setiap 100 gram apple dan 89 kalori bagi setiap 100 gram pisang. Jadi Mira, buah mana yang Mira akan pilih? Buah pisang lah Cikgu. Ada kalori lagi tinggi. Betul. Buah pisang ni biasa diambil oleh para atlet. Kenapa Mira? Saya rasa mungkin sebab untuk bagi tenaga.
Boleh, cikgu? Betul. Okey. Buah pisang ni dia mempunyai karbohidrat yang banyak, potasium. Jadi mineral-mineral yang terdapat dalam buah pisang ni digunakan untuk melancarkan peredaran darah dan mengelakkan atlet tersebut dari mengalami kekejangan. Oh, macam tu. Okey, Mira, satu lagi. Kalau kita tengok dekat sini, kalau kita pergi ke pasar raya, kita akan dapati waktu kita pilih makanan-makanan di pasar raya, pada bungkusan makanan tu terdapat fakta makanan. Okey, di mana fakta makanan ini mengandungi apa, Mira? Okey, saya tahu yang ini mengandungi kalori. Betul. Kalori, lemak. Betul. Protein. Kan? Jadi terdapat fakta-fakta dalam makanan tersebut. Jadi kalau kita nak pergi ke pasar raya, kita pilihlah makanan yang sesuai dengan pengambilan kalori kita. Jangan terus ambil aja makanan tu letak dalam troli. Ambil letak dalam troli jalan, ambil letak dalam troli jalan. Okey? Jadi kita perhatikan fakta makanan yang terdapat pada makanan tersebut. Barulah kita beli. Kena rajin belik jugalah. Ya, baca betul. kat belakang tu kan, cikgu. Okey. Tapi kalau orang perempuan lah rajin belik lama kat pasar raya tu. Kalau lelaki ambil jalan. Tenang. Betul. Tapi kan, cikgu, yang seeloknya kalau dalam makanan ni, yang elemen mana yang paling penting sebenarnya untuk tubuh badan kita ni? Kalori yang tinggi ke? Protein yang tinggi ke yang bagus? Okay. Macam mana, untuk cikgu? pengambilan makanan dalam badan kita, untuk tenaga, kita perlukan karbohidrat, di mana karbohidrat ini adalah sumber tenaga utama dalam kehidupan kita. Itu sebab makanan ruji rakyat Malaysia ialah nasi. Betul tu, Mira. Okey, macam tu. Okey, baik. Jadi untuk hari ini, dalam objektif yang cikgu nak sampaikan dalam kelas kita pada petang ini ialah untuk kita kena pasti nilai tenaga dalam sampel makanan. Ya, betul. Kita akan kena pasti nilai tenaga dalam sampel makanan. Okey, jadi kita akan lakukan eksperimen untuk makanan-makanan tertentu sahaja. Segmen Mahir ini. Okey. Itulah, ada kacang gajus, ada roti, ada pisang, apple semua ni kan? Pisang, apple. Kerana buah-buahan ini mempunyai nilai kalori yang berbeza. Jadi setiap makanan mempunyai nilai kalori yang berbeza-beza. Okey, baik, faham. Dan tadi saya dah pilih buah apple. Bukanlah salah. Tepat juga, bolehlah kan. Cuma yang lebih tingginya ialah pisang. Ya, okey. And mungkin kita boleh jadikan pisang pun sebagai breakfast kita kan, cikgu kan? Boleh, tak salah pun sebab dia mengandungi serat. Bagus untuk mengelakkan diri kita daripada mengalami sembelit. Ya, betul. Okey, kalau macam tu kita bertibrat seketika, cikgu. Boleh. Sebab lepas ni macam cikgu kata, kita nak buat satu eksperimen. Kita nak kena pasti pula roti ke kacang yang lagi banyak. Saya rasa saya pilih roti lah. Nak tahu, kita bertibrat seketika. Kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Farid, untuk kita faham dengan lebih jelas lagi iaitu nilai tenaga dalam sampel makanan. Tapi sebelum tu kan, Cikgu, apa yang dimasukkan dengan nilai tenaga tu, Cikgu? Okey, so hari ini para pelajar sekalian, kita akan memahirkan diri, meningkatkan kemahiran saintifik dengan mengkaji nilai tenaga dalam sampel makanan. Jadi ini terletak dalam bab 9 aktiviti 9.4 tingkatan 4. Okey, jadi Mira, untuk nilai tenaga tu sebelum kita pergi pada eksperimen, kita kena tahu apa itu nilai tenaga. Okey, jadi para pelajar yang dikasihi sekalian, nilai tenaga. Okey, apa itu nilai tenaga? So nilai tenaga ialah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Okey, itu maksud nilai tenaga. Okey, faham Mira? Okey, faham. Okey, dioksidakan dengan lengkap. Okey, sekarang ini kita tengok yang kedua. Bagaimana nilai tenaga ini diukur? Okey, pengukuran nilai tenaga ini diukur dalam bentuk tenaga haba. Okey, jadi unit bagi pengukuran tenaga haba ini adalah kilojoule per gram.
Okey. kJ per G. Okey. Itu adalah unit bagi pengukuran nilai tenaga haba. Okey. Seterusnya Mira, yang ini yang tadi kita asyik sebut kalori kan. Okey, jadi yang ini unit lain bagi tenaga haba ialah kalori. Jadi kalau sebut kalori tu dia ada kaitan dengan tenaga haba yang dibebaskan oleh makanan. Okey. Seterusnya. Okey, apakah maksud kalori? Okey. 1 kalori atau 4.2 joule. Jadi dekat sini kita kata 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Okey. 1 kalori atau 4.2 joule ialah kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius pada tekanan 1 atmosfera. Nampak macam panjang kan benda ni? Macam susah nak ingat apa semua. Tapi sebenarnya mudah aja. Okey, kita tengok dekat sini. Tenaga haba lah. Okey, tenaga haba yang diperlukan untuk naikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius pada tekanan 1 atmosfera. Jadi bendanya mudah saja. 1, 1, 1. Okey. Itulah maksudnya 1 kalori. Okey, secara ringkasnya pula 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Okey. Ataupun 1 kilojoule bersamaan dengan 1000 joule. Ini memanglah kilo kan. Kalau para pelajar belajar matematik pun dia tahu kilo dan sebagainya, dia tahulah 1000 joule. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan kalori dan juga nilai tenaga. Okey, sekarang ni kan Mira, kalau kita tengok makanan-makanan tu, adakah alat yang digunakan untuk mengukur nilai kalori makanan tersebut? Kalau nak ukur nilai kalori kan, kan cikgu dekat belakang pack tu kan, macam mana diorang boleh ukur nilai kalori tu? Okey, di makmal-makmal kita ada calorimeter bomb. Okey, ini adalah gambar rajah calorimeter bomb. Okey, calorimeter bomb ni lebih kurang sama je, cuma diterjemahkan dalam radas dan bahan di makmal sekolah. Okey, dia ada air, sama juga dia ada sampel makanan yang dibakar dengan lengkap dengan kehadiran oksigen. Kemudian dia ada kipas ataupun kita ada pengacau air. Okey, pengacau air tu supaya apa? Supaya apa? Kejap lagi kita tengok. Saya macam tahu je sebab apa. Okey. Kacau-kacau je kan. Okey. Kemudian dia ada apa? Gegelung. So gegelung tu akan pindahkan tenaga haba daripada makanan tadi kepada air. Jadi termometer dapat kesan lah. Dapat kesan peningkatan yang berlaku pada air tersebut. Yang paling penting memang kena ada air sebab eksperimen ni memang menggunakan air. Melibatkan air, muatan haba tentu air. Okey, jadi dari situ kita dapat tengoklah berapa kenaikan suhu pada makanan yang diuji tadi. Okey. Sekarang kita dah kenal pasti semua definisi, semua maksud, unit pun dah tahu kan. Kita dah nak buat eksperimen dah ni cikgu. Mungkin lah cikgu boleh perkenalkan terlebih dahulu dekat mereka kat rumah tu apa bahan dan juga peralatan yang kita nak guna pakai dalam eksperimen kita ni. Okey, so para pelajar sekalian, dekat depan saya ni ada bahan dan radas yang akan digunakan untuk untuk mengkaji nilai tenaga bagi sampel makanan. Okey. Pertama kita tengoklah dekat sini kita ada penuduh Bunsen. Okey. Kemudian kita ada pemetik api. Tentulah nak nyalakan penuduh Bunsen mesti ada pemetik api. Okey, kita ada air suling, kita ada silinder penyukat. Okey. Kemudian kita ada rak tabung didih, kita ada tabung didih. Okey. Kemudian kita ada roti, kita ada kacang gajus, kita ada kacang tanah. Okey, ini bukan nak buat kuah kacang. Kuih kacang ke, kuih almond London ke, bukanlah berkaitan dengan kacang-kacang ni kan. Okey, tengok pun dah macam nak menjadi. Okey, saya nak ingatkan pelajar, kacang tanah ni jangan ambil kacang yang telah digoreng goreng habis mak kamu marah nanti nak buat nasi lemak dan sebagainya kuah kacang. Okey. Yang ini pun sama. Kalau ambil gajus tu, ambil gajus yang tidak digoreng, tidak diletak garam dan sebagainya. Okey. Kemudian dekat sini. Sekarang ni saya tanya Mira lah. Okey, apa ni Mira? Itu. Saya terasa macam tu. Ini nama dia ialah kaki retot. Ya, betul. Okey, ini kaki retot berserta pengapit. Kemudian kita ada
tabung didih. Tabung didih. Okey, kalau tabung uji dia kecil sedikit. Okey. Kemudian kita ada termometer, kita ada kapas. Kapas kita sumbatkan dekat bahagian mulut ini, mulut tabung didih. Kemudian kita ada jarum. Bawah ni apa, Mira? Kita ada tanah liat, cikgu. Nah, kita ada tanah liat ataupun plaster sin lah. Untuk pegang jarum tu ke, cikgu? Untuk pegang jarum tu. Okey. Jadi boleh tak kita mulakan eksperimen? Boleh. Sudah semestinya boleh, cikgu. Boleh. Okey, sekarang ni saya nak Mira yang buat. Boleh, Mira? Boleh. Okey, sekarang ni apa perkara pertama kita nak buat, Mira? Okey, yang paling pertama sebab kita nak uji sampel makanan yang mana satu kan. Jadi saya nak pilih kacang tanah, cikgu, boleh tak? Kacang tanah boleh, tapi tak sabar-sabar Mira. Nampak makanan je dah pilih kacang tanah. Okey, para pelajar sekalian, sebelum kita mulakan dengan kacang tanah, okey, mula-mula kita harus mengambil air suling. Okey, bila mengambil air suling ini, kamu sukat dekat sini So Kemahiran mengukur dan menggunakan nombor dekat sini, pelajar akan sukat air suling sebanyak 20 ml. Jadi pastikan kamu bila suka air suling, pastikan permukaan dia rata. Kemudian kamu tengok pada meniskus 20 ml air suling. Okey, mata kena berserenjang dengan nombor, mesti berserenjang dengan meniskus bagi air suling tersebut. Okey, lepas kita sukat 20 ml, okey, kita akan buka set radas ini, kita akan tuangkan 20 ml air suling tadi ke dalam tabung didih. Okey. So bila kita tuangkan 20 ml air suling tadi ke dalam tabung didih, kita masukkan balik kapas dan juga termometer. Sebelum kita pergi pada kacang, kita kena tengok dulu. Kena baca dulu bacaan awal. Bacaan awal suhu air. Jadi bacaan awal suhu air tu kita kena ambil lah dekat sini kita tengok pada senggat dekat situ, ada merkuri dekat situ, kita akan tengok. Okey, dan biasanya bacaan awal suhu air pada suhu bilik ni biasanya 29 darjah Celsius. Cikgu, saya nak tanya, air tu memang kena 20 ml ke kita boleh letak lebih juga, cikgu? Okay, bergantunglah. Okey, kita boleh letak 10 tapi nanti formula kita nanti akan jadi lain sikitlah. Okey, kiraan dia. Tapi kalau kita letak 10, semua kena 10 lah, sama. Sebab isi padu air ni kita panggil apa? Pemboleh ubah yang dimalarkan. Yang malar, yang sama kan? Okey, sekarang ni kita tengok dekat sini. Tadi nak ambil kacang kan? Okey, kita mulakan dengan kacang. Okey, saya ambil kacang tanah. Sebab saya suka makan kuah kacang nasi impit, cikgu. Saya ambil satu. Okey, ambil satu. Okey, perkara pertama kena buat apa dulu sebelum kita letak atas penimbang elektronik ni? Kita kena on dulu penimbang ni, cikgu. Okey, kita kena on. Betul lah, on. Lepas tu kita letak dia. Kita jangan letak dulu. Jangan letak dulu, cikgu. Okey, sebelum kita letak, kita kena tekan tear dulu. Bila kita tekan tear, kita akan pastikan nilai pada penimbang elektronik ini adalah pada bacaan kosong. Baru kita letakkan kacang tanah. Okey, saya letak kacang tanah macam ni. Okey, bacaan dah dapat dah, cikgu. Berapa bacaan dia, Mira? 0.5 gram. Okey, 0.5 gram. Okey, sekarang ni kita dah dapat bacaan. Apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu sebab kita kena bakar kan, cikgu kan? Jadi saya rasa kita kena cucuk dia dekat jarum. Kita kena cucuk pada jarum ini. Jadi cucuk dengan apa, Mira? Cucuk dengan berhati-hati. Cucuk dengan berhati-hati. Kita guna tangan terus. Tangan mudah. terus kan? Okey. Hati-hati, Mira. Cara nak cucuk ni kan, cikgu, ada tips ke supaya kacang tak pecah? Kita kena cucuk bukan pada bahagian yang dibelah. Kacang tu kadang-kadang kita terbelah dua kan. Okey, bukan pada bahagian belahan tu lah. Cucuk pada sisi yang satu lagi. Okey, supaya kacang tidak terbelah dua ketika kamu melakukan pembakaran ataupun penyalaan. Macam saya betul tak, cikgu? Betul, boleh tu, Mira. Bolehlah. Tapi kena hati-hati menghampiri kawasan belahan kacang tersebut. Dekat sini biasanya kita akan cocokkan di bahagian sisi dia kat sini. Okey, macam tu. Sisi macam tu, cikgu. Okey. Okey, selepas kita cocok kacang ni kita buat apa? Okey, lepas cocok kacang, kita letak balik dekat plasticine. Betul, cikgu? Kalau kita nak letak balik kat plasticine, tujuan dia supaya kita dapat agak jarak di tabung didih yang mengandungi air suling. Okey, bila kita dah agak-agak tu, kita cabut balik dan kita akan mulakan pembakaran kacang tanah. Jadi kat studio ni sesuai ke bakar-bakar ni? Tak sesuai, cikgu. Macam mana pula kita nak bakar kacang tanah macam mana ni, kita nak bakar ni? Kena marah ni kan? Okey, tak apa, jangan risau sebab cikgu ada sediakan satu video yang menunjukkan bagaimana cara yang tepat untuk kita bakar kacang tanah menggunakan penulu Bunsen. Ayo kita saksikan. Betul.
Baik, macam tu cara bakarnya kan. Cikgu, mudah je kan? Mudah. Tapi kan cikgu, kenapa kacang tu dekat betul dengan tabung didih tu cikgu dibakar? Okey. Sebelum saya jawab soalan tu Mira, pertama sekali saya ulas sedikit berkaitan dengan video tu tadi. Okey. Pertama kalau kita perhatikan kacang ni, bila pelajar bakar, kena hati-hatilah bila menggunakan penunuh bansen. So, bila dia letakkan kacang tersebut pada api penunuh bansen, pastikan kacang itu ada nyalaannya. Jangan bila belum habis lagi dia dah tarik. Jadi tak ada nyalaan dia padam. Okey, ada nyalaan kemudian dengan berhati-hati letakkan di bawah tabung di bawah tabung didih dan kita apitkan dengan plastisin ini, okey. Pastikan dia berhampiran dengan tabung didih. Okey, kenapa Mira? Supaya tadi saya tanya cikgu soalan tu, cikgu tanya saya balik. Kenapa? Saya tahu. Saya cuba jawab. Saya tanya balik. Sebab supaya air tu mudah ada terdapat pembakaran di situlah cikgu. Okey tepat tu Mira. Okey. Dekat sini kalau kita lakukan pembakaran, pastikan api tadi, haba tadi digunakan untuk memanaskan apa? Para pelajar sekalian. Tak dengar Okey, memanaskan air di dalam tabung didih. Okey, sebelum tu Mira, bila kita dah letak kacang tu tadi, kita akan menggunakan ini. Ini bukannya nak main-main dalam makmal main usik-usik kawan dan sebagainya. Jadi, ini kita gunakan untuk apa Mira? Ini saya tahu cikgu. Ini digunakan supaya haba tu tak terbebas di sekeliling. Betul tak cikgu? Jadi, kita akan tutup di sekeliling kawasan eksperimen ini. So kita akan tutup macam ni. Okey, ini kalau kamera boleh nampak dekat sini, para pelajar boleh tengok. Okey, kita akan tutup dekat sini. Okey, bila kita tutup, kita akan buat satu andaian iaitu haba yang dibebaskan oleh kacang tanah tadi akan digunakan sepenuhnya untuk memanaskan air di dalam tabung didih. So itu adalah andaian yang kita buat sewaktu kita menjalankan amali ini. Okey. Jadi dekat sini kita akan dapat mengurangkan haba yang terbebas ke persekitaran. Dan juga mungkin ada ralat seperti gangguan angin ke cikgu? Kita nak elakkan gangguan angin, kawan jalan depan belakang dekat makmal tu kan. Okey. Betul. Jadi nyalaan ni lebih selamat. Okey, kemudian keputusan yang kita akan dapat adalah keputusan yang lebih tepat. Okey. Tapi masa pembakaran ni api kena menyala lah kan cikgu dekat kacang tu? Api kena menyala. Okey, selepas api menyala, kita perhatikan apa dekat sini? Kita kena perhatikan suhu pada termometer. Okey, suhu pada termometer. Okey, para pelajar sekalian, setelah api tu habis nyalaannya, jadi kamu akan ambil termometer ini tadi. Okey, kamu buka dia punya pengapit ni tadi. Kamu kacau sedikit. Okey, kamu kacau perlahan-lahan sedikit sebelum kamu mengambil suhu tertinggi. Ingat, suhu yang kita ambil adalah suhu yang tertinggi daripada nyalaan kacang tanah tadi. Okey. Jadi bila kita dah ambil tu, kita kena kacau sedikit. Dapat Dapat cikgu. Okey, cikgu, bila kita buat eksperimen ni kan, mesti ada langkah berjaga-jaga kan cikgu untuk eksperimen ni. Betul. Ada langkah berjaga-jaganya. Okey, berdasarkan video tadi dan juga penerangan saya tadi Mira. Apa langkah berjaga-jaga yang awak dapat perhatikan? Saya dapat perhatikan pelajar dan juga kita, bila kita lakukan eksperimen ni, kita kena pakai sarung tangan supaya tidak tercedera. Betul tak cikgu? Awak ni memang kelakar ni. Alamak, betul tak cikgu? Betul. Ini memanglah pakaian untuk melakukan amali. Okey, yang dekat sini apa kita boleh nampak Mira? Okey, yang dekat sini kita nampak ada perubahan suhu pada termometer. Kacang pun dah terbakar. Okey, jadi langkah berjaga-jaga dia Mira. Okey, pertama tadi Mira dah sebut dah awal-awal tadi. Kita kena pastikan bahawa sampel makanan kita ini berada berhampiran dengan tabung didih supaya haba tadi digunakan untuk memanaskan air suling di dalam tabung didih. Okey, itu langkah berjaga-jaga yang pertama. Baik. Yang kita ada 3 lagi langkah berjaga-jaga. Okey. Jadi Mira, yang kedua lah, okey, yang tadi saya dah sebut dah tadi. Okey, pastikan jarak antara makanan dan tabung didih tidak terlalu jauh. Yang ini. Okey, kemudian air di dalam tabung didih dikacau supaya haba tersebar dengan sekata. Jadi termometer ni dia kena kacau air dulu sebelum kita ambil suhu yang tertinggi tadi. Okey, supaya haba tersebar dengan sekata dalam air suling. Okey. Langkah berjaga-jaga yang ketiga. Baik. Okey, yang ketiga? Yang ketiga. Alamak, cikgu baru saya tengok. Okey. Yang ketiga, saya tahu. Termometer kena nampaklah tu. Termometer kenapa cikgu? Okey, termometer tidak boleh menyentuh
dasar tabung didih. Tengok ni, dia terapung sedikit kan, dia berada di tengah berbuli, termometer berada di tengah-tengah. Okey, supaya kita dapat mengambil suhu air secara sekata lah, berada di tengah. Okey, dan yang terakhir Mira boleh bacalah, saya bagi Yang terakhir, teruslah jawapan dia. penghadang digunakan untuk kurangkan kehilangan haba di persekitaran. Penghadang ini dah cikgu. Dan yang terakhir kita gunakan penghadang ini untuk mengurangkan haba ke persekitaran. Okey, kena hati-hatilah sebab ni kepingan ni kan, kena hati-hati. Okey, dapat Okey, dapat Senang cikgu. tak Mira eksperimen ni? Senang cikgu, menarik cikgu eksperimen ni. Tapi tadi kita dah baca suhu awal termometer kita pada 29 darjah Celsius cikgu. 29. Lepas dah berlaku. Nanti kita akan ambil suhu akhir. Okey, suhu air pada termometer tadilah. Okey, bila kita dah ambil suhu awal, suhu akhir, kita dah ambil isi padu air, maka kita rekodkan dalam jadual. Okey. Jadi bila kita rekodkan dalam jadual mestilah jujur. Jangan lupa benda tu penting. Kena jujur tak boleh sama dengan kawan. Tak boleh tengok orang sebelah buat, dia buat tak jadi apa semua. Dia tengok kawan suruh lain, dia pun tukar jawapan tu. Okey, boleh. Kalau macam tu, saya pun nak tahu juga apa bacaan akhir untuk saya punya kacang tanah ni. Jadi kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Eksperimen sudah dilakukan, bacaan pun sudah dapat. Sekarang ni kita nak masuk pengiraan. Ini saya paling suka cikgu. Sebab ini banyak markah ni dalam exam ni. Okey. So bila kita dah tiba bahagian ini adalah kemahiran menginterpretasi data. Jadi para pelajar bila tiba bab data-data ni dia agak lemah sedikit bila dia tengok jadual, bila dia tengok graf. Jadi nak interpretasi data tu perlukan kemahiran sebenarnya. Jadi para pelajar sekalian, tadi kamu dah pun buat eksperimen. Bila dah buat eksperimen, kamu dapat keputusan, kamu pun rekodkan dalam jadual secara sistematik. Betul tak? Betul cikgu. Mira, okey? Dulu kat sekolah selalu buat amali kan? Selalu. Okey, jadi dekat sini Mira, okey, ini keputusan yang telah dijalankan oleh pelajar saya lah. Okay? Jadi dekat sini kita tengok kita ada dua keputusan. Roti tu kita tak gunalah tadi. Roti tu optional. Kita ambil dua saja dulu. Supaya tak kelirukan pelajar. Okay, jadi apa pelajar tengok? Okay, kita tengok dekat sini. Jisim air. Jisim air dia adalah 20. Okay, tadi kita guna 20 betul? Okay, maknanya kacang gajus pun adalah 20. Jadi kalau jisim air ni sama Mira. Dia adalah pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah dimalarkan, cikgu. Okey, betul. Dia adalah pemboleh ubah dimalarkan. Mudah saja tengok sama kan. Jadi kita boleh kata isi padu air adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey. Kemudian jisim sampel makanan untuk kacang tanah kita timbang atas penimbang tadi. Penimbang elektronik tadi. Okey, bila kita dah timbang, kita dapat 0.5 seperti yang Mira sebut tadi. Betul. Okey, untuk kacang gajus Mira tak buat, student saya yang buat, pelajar saya buat. Jadi kita dapat 1.6 gram. Okey. Kemudian kita tengok suhu awal air, bukan akhir air Suhu awal air kita berapa? 29 darjah Celsius. Okey. Suhu tertinggi air selepas pembakaran kalau kacang tanah tadi kita dapat apa? 66. Kalau kacang gajus 103 darjah Celsius. Kita dapat 103 darjah Celsius. Okey, kenaikan suhu kita ambillah suhu yang tertinggi tolak suhu yang rendah. Suhu awal tadi, suhu air yang tertinggi tolak suhu awal air tadi kita dapat 37. Manakala untuk kacang gajus 103 kita tolakkan dengan berapa Mira? 29 cikgu. Kita tolakkan dengan 29. So kita akan dapat 74. Sekarang ni kita nak kira
nilai tenaga. Nilai tenaga makanan. Okey, macam mana kita nak kira nilai tenaga makanan? Okey, kita tengok formula dekat sebelah ni. Okey, formula dekat sebelah ni dah tunjuk dah nilai tenaga makanan. Okey, secara ringkasnya saya besarkan sedikit. Okey, nilai tenaga makanan sama dengan, tolong bacakan Mira. Sama dengan 4.2. Okey, 4.2 joule. Okey. Unit Joule per gram per darjah Celsius. Okey, darab jisim air. Darab jisim air. Darab peningkatan suhu. Okey, darab peningkatan suhu. Okey, bahagi dengan jisim sampel makanan. Okey, bahagikan dengan jisim sampel makanan. Dan darabkan dengan 1,000. Okey, darabkan dengan 1,000. Okey, kita ambil contoh, kita ambil satulah. Kacang tanah, cikgu. Kacang tanah dulu kita kira dulu. Okey, so 4.2. Kita kalikan dengan jisim air berapa, Mira? 0.5 gram. Jisim air, Mira. Jisim air itu 20 gram. Jisim air kita 20 kalikan dengan peningkatan suhu kita berapa, Mira? Peningkatan suhu kita ialah 37. Ya, peningkatan suhu kita adalah 37. Kita bahagikan dengan, okey, jisim sampel makanan kita berapa? 0.5. Okey, 0.5 darabkan dengan 1,000. 1,000. Okey. So kita akan dapat berapa, Mira? Kita akan dapat berapa? Ini kena guna apa? Kalkulator. Kalkulator saintifik. Betul. Sekarang ni pelajar mudah kan? Dah ada kalkulator saintifik. 2 tambah 2 pun dia nak guna kalkulator saintifik. 5 tolak 1 pun nak guna kalkulator saintifik. Untuk langkah keselamatan, cikgu. Takkan silap. Itu terlebih. Selamat dah tu. Okey. Jadi 4.2 kali 20 kali 37 bagi 0.5 kalikan dengan 1,000. So, kalau kita congak, kalkulator otak saya ni, kita akan dapat 6.2. Kita ada perpuluhan lah belakang tu, tapi kita benarkan. So, 6.2, kita ambil dia punya unit. Para pelajar jangan lupa dekat sini. Kilojoule per gram. Oh, cara sebut dia ialah kilojoule per gram. Okey, kilojoule per gram. Okey. Ini untuk apa tadi? Kacang apa? Kacang gajus. Kacang apa? tanah. Kacang banyak tanah. Main. Cikgu saya saja je, cikgu. Ni banyak berangan ni nak mengusik cikgu ke apa ni? Okey. Kemudian kita kira yang kedua pula. Okey, yang kedua kacang gajus. Kacang apa? Okey, kacang gajus. Jangan sebut roti pula tadi Kacang gajus. Okey, yang ini Mira boleh kira tak? Okey, yang ini untuk kacang gajus. Mira sebut, saya masukkan, saya tuliskan. Boleh. 4.2. Alright, 4.2. Darab dengan 20. Darabkan dengan 20. Okey, darab dengan 20. Lepas tu kita ada suhu kan? Peningkatan suhu kita berapa ialah untuk kacang gajus? 74, cikgu. Okey, kalikan dengan 74. Bahagikan dengan sampel makanan 1.6. Okey, sampel makanan kita dia punya GCM 1.6 kalikan dengan 1,000. 1,000. Alright. Okey, congak. Dapat 3.9, cikgu. Oh, bijak. Betul ke, cikgu? 3.9. Okey, kita tengok dekat sini kan. Kalau 1.6 kali 1,000, mestilah kita pindahkan aja dia punya sifar ni dekat sini kan. Okey, dapat 3 point berapa? Saya jawab tadi 3.6 ke 3.9? 3.9. 3.9. Tadi salah. Okey, kilojoule per gram. Okey, so kita dah dapat nilai tenaga bagi kacang tanah dan juga nilai tenaga bagi kacang gajus. So, apa formula dia sekali lagi, Mira? Formula dia ialah 4.2 darab dengan jisim air, darab dengan peningkatan suhu, bahagi jisim awal sampel makanan tu dan darabkan dengan 1,000. Okey, betul. Betul, cikgu. Jadi kita dapat tadi 6.2 dengan 3.9. Okey, daripada keputusan eksperimen ini, okey, jadi para pelajar kena buat apa? Kita kena buat rumusan, cikgu. Rumusan ataupun kesimpulan. Jadi kalau awal tadi sebenarnya hipotesis kita adalah untuk apa? Tujuan eksperimen kita untuk mengkaji nilai tenaga dalam sampel makanan. Jadi hipotesis disebabkan ada dua. Kalau hipotesis kita kena buat hipotesis awal lah, kita kena bagi tahu yang mana satu mempunyai nilai tenaga yang paling tinggi. Jadi sampel makanan manakah yang mempunyai nilai tenaga yang paling tinggi? Itu adalah kita punya
hipotesis. Okey. Okey. Jadi dekat sini kita dah dapat keputusan. Sekarang ni kita nak buat kesimpulan. Okey, nak buat kesimpulan kita tengok balik hipotesis kita. Okey. Sebab hipotesis kita tanya apa tadi? Yang manakah sampel makanan yang mempunyai nilai tenaga paling tinggi? Okey, sekarang ni Mira jawab. Saya jawab sampel makanan yang mempunyai nilai tenaga paling tinggi ialah kacang tanah, cikgu. Okey, jadi ini jawapan dia, betul? Okey. Jadi dia punya kesimpulan adalah nilai tenaga bagi kacang tanah lebih tinggi berbanding kacang gajus. So kalau pelajar tu ada guna 3 sampel, dia katalah berbanding kacang gajus dan juga roti putih. Contohlah kalau kita guna 3 sampel. Okey, jadi kalau kita nak nyatakan kesimpulan Mira, pertama sekali kita nyatakanlah nilai, okey. Nilai tenaga bagi kacang tanah ialah 6.2 kJ per gram. Manakala nilai tenaga bagi kacang gajus ialah 3.9 kJ per gram. Okey. Cikgu. Lepas tu baru kita buat kesimpulan tadi. Oh, okey. Kita cakap apa? Nilai tenaga bagi kacang tanah lebih tinggi berbanding kacang gajus. Jadi hipotesis kita diterima ataupun tidak, Mira? Diterima, cikgu. Betul. Jadi bila kita dah dapat nilai tenaga, kita boleh buat hipotesis, kita boleh buat kesimpulan yang menyatakan bahawa hipotesis kita tadi diterima. Cikgu, bila kita tengok dekat sini kan, cikgu, kacang tanah mempunyai nilai tenaga yang tinggi. Tapi kalau kita tengok dekat sini 0.5, maksudnya dia punya jisim sampel makanan dia rendah je berbanding dengan kacang gajus. Jisim sampel makanan dia rendah saja. Tapi kandungan yang terdapat dalam kacang tanah tadi menyebabkan haba yang terbebas daripada kacang tanah tadi lebih tinggi berbanding dengan kacang gajus. Walaupun kita tengok ni jisim besar, tapi rupanya berbebasan haba dia adalah sedikit saja, tak banyak pun. Jangan don't judge book by its cover. Sebab kita nampak kacang gajus besar kan. Besar. Wah, ini mesti banyak kasiat kan. Rupanya yang kecil tu yang lebih banyak kecil-kecil tenaga. cili padi orang cakap. Okey, cikgu, saya tanya juga kepada cikgu, kalau kita buat bahan lain, sampel makanan lain seperti roti yang cikgu bawakan tadi tu kan. Boleh ambil roti tadi. Boleh, cikgu. Ambil satu keping je lah. Cikgu, kalau roti pula kan, mungkin cikgu ada buat eksperimen selain daripada 2 kacang ni kan, roti dekat sekolah ke kan. Mana yang lebih tinggi, cikgu? Okey, Mira letak roti ni dekat sini. Saya letak sini. Okey, para pelajar sekalian, kalau kita nak tengok roti ni sebenarnya dia ada kita panggil ada kandungan air, sedikit air dekat dalam ni. Jadi bila kita nak buat tu, bila pelajar buat, dia akan mengalami kesukaran sedikit lah biasanya. Dia nak bakar tu sekejap je dia terbakar. Betul. Jadi kita tak dapat tengok perbezaan suhu tu dengan jelas. Jadi kalau saya cadangkanlah, kalau kamu nak buat roti ni, cara yang terbaik mungkin kamu boleh apa? Kamu boleh panaskan di dalam oven untuk membuang kandungan airnya terlebih dahulu. Bakar dulu, cikgu. Kita jangan bakar sampai jadi roti bakar. Kita hanya membuang kandungan airnya saja dahulu. So bila kita dah buang kandungan air dia, kemudian kita mampatkan dia, kemudian barulah kita menjalankan pembakaran. Sebab kalau kita tengok dekat sekolah pun, pelajar dia bakar. Pelajar ni bila buat eksperimen ni, dia excited. Dia teruja. Betul. Sebab dia tengok kacang, dia tengok makanan-makanan dia bawa dari rumah. Mak, kadang-kadang mak dengan ayah dia pun excited belikan sampel-sampel makanan ni. Kita pun bawa sikit, dia bawa sebeban dia bawa. Jadi dia bersemangat. Jadi bagus pelajar-pelajar biologi kita, teruskan semangat anda untuk menjalankan amali. Yes, dan semangat tu yang saya pasti kelas mahir pun tantang mereka pun kat rumah pun cari juga sampel-sampel makanan ni, cikgu. Saya rasa dekat rumah tu mesti ada yang tengah buat latihan ke soalan-soalan yang ada kan. Betul. Cikgu, selain daripada ketiga bahan yang cikgu sebutkan tadi, kacang tanah, kacang gajus dan juga roti, macam buah tadi di awal pembuka kita kan, boleh ke kalau kita nak guna buah tadi, apple? Kandungan air dia amat tinggi. Jadi tu sebab pada awal ni tadi saya dah bagi tahu ada satu alat yang mengukur nilai tenaga makanan, iaitu BOM. Calorimeter BOM.
Baik. Okey. Dan so kalau kita nak cari sampel makanan yang sesuai macam kacang lah, kalau kita bakar pun tak yang ada mudah-mudah masalah. je. Kita goreng, Dekat kan? mak-mak sekolah kita buat yang mudah-mudah je supaya pelajar dapat tahu nilai tenaga yang mana paling tinggi. Kemudian pelajar dapat buat dengan baik. Dan bahan-bahan tu murah dan mudah didapati sebenarnya. Okey. Kan nak cari apple Fuji lah apalah semua tu kan Susah pula mahal, susah sikit. Okay. Tak apa. Okey. Saya nak pergi kedai juga ni cikgu. Saya nak cari kacang juga. Tapi saya tak nak kacang tanah, kacang gajus. Saya nak cari kacang hijau. Jadi kita berhenti berat seketika. Kita kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Pada anda yang baru menonton, boleh tengok siaran ulangan pada malam ini ataupun anda boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Cikgu, kita dah berada di segmen terakhir, cikgu. Ya. Kacang pun dah beli. Nanti saya buat eksperimen saya. Okey, di segmen terakhir ni mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu tentang apa yang kita belajar hari ini selama 1 jam, cikgu. Okey. Jadi tadi kita dah belajar nilai tenaga, kita dah belajar kalori, okey. Sekarang ni saya nak tanya Mira lah apakah keperluan tenaga bagi individu tertentu? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga bagi individu? Faktor, cikgu kalau sebut faktor saya rasa jantina kot, cikgu. Jantina. Betul ke salah? Betul. Okey, betul. Okey. Jadi kalau jantina tu lelaki ke perempuan yang memerlukan tenaga yang lebih? Soalan ni bagus. Okey. Soalan kontroversi ke ni? Okey, saya rasa perempuan, cikgu, yang perlukan tenaga lebih. Oh, yakin Yakin perempuan perlukan tenaga lebih, cikgu. Buat kerja kalau rumah. macam awak tu mungkin perlukan tenaga lebih tu. Okey, Mira, sebenarnya secara umumnya lelaki lebih banyak memerlukan tenaga. Keperluan tenaga yang lebih tinggi berbanding perempuan. Okey, kerana apa? Kerana mungkin lelaki keluar bekerja, tapi perempuan pun keluar bekerja. Perempuan keluar bekerja, awak pun keluar bekerja. Kenapa, cikgu? Okey, jadi kalau lelaki ni, para pelajar yang dikasihi sekalian, kalau lelaki ni biasanya dia metabolisme dia lebih tinggi. Okey. Bila metabolisme dia lebih tinggi, dia memerlukan tenaga yang lebih. Selain daripada itu, kalau kita perhatikan, lelaki ni kebanyakannya dia lebih aktif berbanding perempuan. Sekarang ni PDPR kalau kita tengok kat rumah tu kan, anak lelaki ke anak perempuan yang lebih aktif? Perempuan. Okey, nak menang juga tu. Okey. So Mira, kalau faktor jantina, so kita ada beberapa faktor lain Jadi kalau kita perhatikan dekat sini Mira, jeng. Okey. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian bagi individu yang tertentu. Okey, contoh. Tadi Mira dah sebut yang pertama jantina. Okey. Yang kedua Umur. Kalau umur macam ni, Mira? Saya rasa kalau umur yang muda seperti baby, dia tak begitu perlukan tenaga yang banyak, cikgu. Lagi? Kalau okey, so kalau umur ni, kalau remaja dengan orang tua, macam mana? Kalau remaja dan orang tua, mungkin remaja perlukan tenaga lebih tinggi, cikgu. Okey, remaja memerlukan tenaga yang lebih tinggi berbanding orang tua. Okey, kita tengok yang ketiga, saiz atau berat badan. Jadi? Kalau mungkin individu yang berbadan besar dengan individu yang berbadan kecil. Saya rasa individu yang berbadan kecil perlukan tenaga lebih banyak, cikgu. Macam mana, cikgu? Individu yang berbadan besar memerlukan lebih banyak tenaga berbanding individu yang berbadan kecil. Okey, yang keempat? Yang keempat, kehamilan atau menyusukan anak. Ini memang memerlukan tenaga yang banyak, cikgu. Betul ke? Betul. Jadi kalau kita tengok perempuan yang hamil ataupun perempuan yang menyusukan anak,
Dia memerlukan lebih banyak tenaga berbanding perempuan yang tidak hamil ataupun perempuan yang tidak menyusukan anak. So masuk menyusukan anak ni susu badan lah bukannya susu botol. Itu perlukan tenaga juga cikgu. Bangun nak bancuh. Itu bapak dia yang buat tu. Ayah dia pergi dapur, ayah dia kocak sambil pejam mata kan. Okey cikgu. Okey. Jadi yang kelima. Iklim. Sejuk ke panas? Oh, okey. Saya rasa negara yang sejuk mungkin mereka memerlukan tenaga yang lebih cikgu. Okey, betul tu Mira. Jadi individu yang hidup di kawasan yang beriklim sejuk lebih banyak memerlukan tenaga berbanding individu yang hidup di kawasan beriklim sederhana. Okey, jadi yang terakhir adalah jenis pekerjaan. Okey, pekerjaan yang macam mana tu? Kalau pekerjaan yang berat, lebih banyaklah tenaga yang diperlukan. Contoh pekerjaan berat? Seperti mereka yang berada di sawah. Bagus. Mereka yang buat kerja-kerja berat, cikgu. Contohnya, buru-buru binaan. Ya, pembinaan. Okey, betul tu. Jadi, pekerja yang menjalankan kerja-kerja seperti bersawah padi, bercocok tanam, berkebun, lebih banyak memerlukan tenaga berbanding mereka yang bekerja di dalam pejabat, berhawa dingin dan sebagainya. Jadi, itu adalah faktor yang ke-6. Okey. Jadi dekat sini Mira, saya ada buat secara ringkas lah. Dekat sini kalau kita tengok, keperluan tenaga secara individu ini. Okey, kalau bayi baru lahir dia perlukan purata lebih kurang 2,000. 2,000 kilojoule tenaga. Okey, kalau kanak-kanak 5 hingga 7 tahun biasanya 7,500. So dia dah meningkat. Okey, sekarang ni remaja lelaki dengan remaja perempuan. So kita perhatikan umur 12 hingga 15 tahun. Jadi kalau remaja lelaki dia perlukan lebih banyaklah 12,500. Betul. Berbanding remaja perempuan 9,500. Okey. So pekerja pula. Kalau pekerja di pejabat dengan pekerja buruh. Tapi lelaki lah ni sama faktor jantina. Jadi pekerja buruh lah memerlukan lebih banyak tenaga. Betul. Dan yang terakhir tadi, wanita mengandung dan wanita yang menyusukan anak. So ni pengorbanan seorang ibu lah. Dia mengandung dan menyusukan anak dia dengan penuh kasih sayang. Jadi ibu tu perlukan lebih banyak tenaga. So kalau ibu yang mengandung 15,000, manakala wanita yang menyusukan anak adalah 11,500 kilojoule. Okey, selesai kita punya topik hari ni, cikgu. Pejam celik. Dah sampai ujung. Betul tu. Saya faham banyak perkara dan saya yakin mereka di rumah pun pastinya faham banyak juga, cikgu. Alhamdulillah. Tentang apa perkongsian cikgu sampaikan pada 1 jam hari ini. Terima kasih banyak-banyak, cikgu Farid. Terima kasih Mira. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Tapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini Mahir ada lagi satu subjek kita nak belajar, cikgu. Oh, ada lagi? Ada lagi. Kalau yang ini kita saintifik. Lepas ni kita nak belajar menyanyi pula, cikgu. Wah, menyanyi. Nak join boleh, nak join. Boleh. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM